Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Fadilul Hakimi bin Abdurrahman, Ketua Urusan Ulama PAS Kawasan Perkara Cepo, merakap pengurusi majlis kita pada malam ini. Semua pimpinan PAS di peringkat kawasan, peringkat DUN dan juga peringkat UDM, ahli-ahli jawatankuasa urusan ulama PAS Kawasan Perkara Cepo dan semua yang hadir pada malam ini. Pertama, saya ucap terima kasih kepada ketua dan juga bahagian urusan ulama Perkara Cepo kerana sudi jemput saya untuk bersama-sama pada malam ini untuk majlis perasmian dan juga pelancaran program munakasyah ilmiah dan juga kuliah tafsir dan program-program yang dianjurkan oleh urusan ulama PAS Perkara Cepo. Dan semana disebut oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, program ini telah pun bermula dan mendapat sambutan yang baik. Cuma pelancarannya dilambatkan sikit. Mana-mana pun alhamdulillah lah kerana kita dapat juga mengadakan majlis ini. Yang kedua, saya ucap tahniah kepada urusan ulama, terutamanya Ustaz Fadilul Hakimi sendiri kerana berjaya merancang dan menjayakan program yang besarnya munakasyah ilmiah dan juga kelas tafsir. Dan ini program yang amat penting bagi kita sebagai sebuah gerakan Islam. Kerana PAS ni kita bukan hanya sebuah parti politik seperti mana yang kita fahami kalau kita banding dengan parti-parti lain. Kita ni bukan hanya parti politik, tetapi kita adalah sebuah harakah Islamiah, sebuah jamaah Islam yang bukan hanya terlibat ataupun berperanan dalam politik. Semua politik ni ialah salah satu kaedah ataupun laluan yang dipilih oleh orang dulu. Orang dulu tu masa tu keperluannya ialah menubuhkan sebuah organisasi yang bersifat politik. Sebab kalau kita baca dalam sejarah, mereka awalnya lah kita masa tu bertemu dengan penjajah. Dan rakyat negara Malaysia ni masa tu tanah Melayu, semuanya berhasrat untuk memerdekakan tanah air kita. Jadi untuk memerdekakan tanah air ini, kita memerlukan sebuah gerakan politik. Maka sebab itulah PAS pada waktu itu ditubuh dan didaftarkan sebagai sebuah parti politik. Walaupun sifat harakah Islamiah tu kekal. Cuma oleh kerana tekanan keadaan dan juga suasana menyebabkan banyak program kita pada peringkat awalnya bertumpu kepada politik. Sehingga kita terabai aspek-aspek pengisian dalamnya yang kita sebut hari ini ialah kita ni adalah dakwah dan tarbiyah. Jadi kita ada 3 unsur. Dalam PAS ni unsur politik, unsur dakwah dan juga unsur tarbiyah. Jadi dalam perjalanan politik kita ni, kita agak ketinggalan pada peringkat awalnya dari segi dakwah dan juga tarbiyah. Lepas pada itulah baru parti ni memberikan tumpuan kepada aspek dakwah dan juga tarbiyah. Sebab itulah tertubuhnya kalau kita kata kuliah-kuliah di semua peringkat yang kita laksanakan di masjid, di surau, di markah-markah. Dan kemudian program-program dalamnya yang kita panggil usrah, mukhayyam, dan bagai-bagai yang istilah-istilah yang berbagai yang kita sebut ni. Dan semua inilah untuk mengimbangi penekanan kepada politik. Jadi sekarang ni kalau kita tengok secara keseluruhan, parti kita ni sudah pun menjelma bentuk dia ni dari tiga dimensi ataupun 3 sudut tu. Satu sudut nampak kehebatan politik, yang kedua nampak kehebatan tarbiyah, dan yang ketiga ialah dakwah kita. Dari tarbiyah, 2 benda besar yang orang semua iktiraf hari ini ialah pasti. Pasti ini sudah diiktiraf oleh semua pihak. Oleh pihak kerajaan Malaysia sendiri pun sudah memberikan pengiktirafan. Dan kemudian kita tengok sekolah-sekolah yang kita panggil seri, dalam ni tu istilah seriti, mendapat sambutan yang hebat daripada seluruh masyarakat
Dan daripada segi sosialnya, kita tengok ialah unit amal kita ataupun Jabatan Amal Malaysia ni, yang bila sebut saja orang tahu sama ada orang terima dengan positif atau negatif. Tu cerita nombor 2. Jadi maknanya kita hari ni sudah muncul dengan 3 gabungan unsur ini, iaitulah politik, tarbiyah dan juga dakwah. Kalau dulu orang sebut PAH politik ya, tapi hari ni orang nampak dah. Maka sebab itu bila kita kecek data program yang kita lancarkan pada malam ini, program munaqasyah, program tafsir ni, ialah antara usaha-usaha dalaman kita untuk membina terutamanya kelompok ulama. Sebab kita ni ada Dewan Ulama dalam PAH ni, salah satu apa ni orang panggil cabang dalam PAH ni ialah kita panggil Dewan Ulama. Walaupun di peringkat kawasan masih lagi di peringkat urusan ulama, tapi parti telah meluluskan pada dasarnya penubuhan Dewan Ulama di peringkat kawasan dan telah pun diluluskan oleh pihak pendaftar pertubuhan. Cuma pelaksanaan sepenuhnya masih lagi belum berjalan secara rasmi. Tapi kita sudah mewujudkan penaja-penaja di hampir semua kawasan di Malaysia ni. Dan bila dapat green light secara rasmi, pada waktu itulah akan diisytiharkan Dewan Ulama di peringkat kawasan. Dan peranan Dewan Ulama ni amat penting kalau kita tengok. Sebab kita ni sebuah harakat Islamiah, sebuah gerakan Islam. Jadi kita ni asas kita ialah Islam. Sebab tu dalam pelbagai parti kita disebut dengan terang dasar PAH ialah Islam, matlamat perjuangan PAH ialah Islam. Maka sebab itu dalam usaha kita melaksanakan cita-cita perjuangan kita ataupun dalam bahasa lain cita-cita politik kita di Malaysia ini, maka kita perlu perkukuhkan aspek agama ini. Aspek agama perlu diperkukuhkan. Dalam usaha ni kita telah tubuh Majlis Syura Ulama. Majlis Syura Ulama ni ialah sebagai pemantau ataupun perunding kepada parti ini yang mengawal kita daripada segi keagamaan, dari segi hukumnya. Di segi gerak-gerak itu dilaksanakan di peringkat Jawatankuasa Kerja PAS pusat. Jadi hak ni hak paling penting. Dan sebab itulah semenjak lebih kurang 10 tahun yang lepas lagi, saya selalu sebut pada waktu itu dalam beberapa program di semua peringkat bagaimana pentingnya kita PAS ni memperkukuhkan aspek ilmu. Aspek ilmu pengetahuan di kalangan ahli-ahli parti, terutamanya orang yang memegang jawatan dalam parti. Bahasa lain kita panggil ke pemimpin-pemimpin parti. Pemimpin di semua peringkat pusat, peringkat negeri, peringkat kawasan dan juga peringkat DUN dan juga cawangan. Kerana pertarungan pada zaman loni ni, zaman kita duduk ni, hari ni yang kadang-kadang guna istilah zaman milenial. Zaman milenial ni ialah pertemuan bersifat pertemuan pemikiran, pertemuan ilmu. Kita tak boleh lagi berjuang ni dengan semangat semata-mata. Dulu peringkat awal kita pergi dengan semangat. Semangat ni penting, tetapi semangat saja dia tak boleh bertahan lama. Kalau kita pergi dengan semangat, waktu kita gagah, waktu kita sihat, waktu kita ada kemampuan, kita bolehlah berjuang. Tapi bila kita mari tak cekap, kita mari ada masalah dalam kehidupan kita, maka pada waktu itu kita akan lemah dan kita tak boleh nak pergi dah. Tapi kalau kita berjuang dengan kefahaman, kita berjuang dengan ilmu, insya-Allah kita boleh bertahan sampai bila-bila. Walaupun boleh jadi di segi tenaga kita tak ada. Range kita tak ada, kemampuan kita sudah terbatas, tapi pegangan kita tidak berubah. Sebab apa? Sebab kita berjuang ini atas dasar kefahaman. Hal ni yang kita kena bina dalam jemaah kita. Sebab pengalaman jatuh bangun kita daripada tahun 51 sehingga hari ni dari kita di Kelantan sendiri pun kita jumpa. Bagi contoh secara terang saya sebut. Masa Tok Guru ada sebahagian daripada orang yang menyokong PAH yang berjuang dalam PAH ni kerana Tok Guru. Sehingga ditubuhkan kelak penyokong Tok Guru. Bukan main lagi semangatnya kerana Tok Guru, kerana peribadi Tok Guru. Tapi bila Tok Guru meninggal dunia, maka orang-orang ni orang kata jadi rare. Bahasa kita Kelantan dia jadi rare, dia jadi undur. Dah tak ada dah nak sokong ni. Dah tubiklah alasan macam-macam sebab PAH lah ni tak serupa dengan PAH dulu.
Pimpinan hari ni tidak serupa dengan pimpinan Tok Guru mula. Ini semua orang panggil alasan-alasan untuk tidak bersama dengan parti. Dan benda ini bukan benda yang baru. Kalau kita tengok dalam sirah Nabi, apabila Rasulullah SAW wafat, ada sebahagian orang Islam yang keluar daripada Islam. Dan sebab tu zaman Sayyidina Abu Bakar tu wujud golongan yang dipanggil golongan Riddah. Golongan Riddah ni orang yang masuk Islam, yang duduk dengan Islam tu pada waktu itu ialah kerana Nabi. Kerana Nabi. Jadi bila Nabi tak ada, dia macam dia putus ikatan. Dia putus ikatan dengan Islam, maka dia tidak mengiktiraf kepimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan akhirnya keluar gerakan Riddah yang besar. Gerakan Riddah itu memakai masa 2 tahun. Sayyidina Abu Bakar hidup ni, masa dia hanya menumpukan kepada memerangi golongan Riddah. Dan dia pada waktu tu terpaksa tubuh 12 pasukan, 12 ketumbukan tentera yang didokong oleh pemuda-pemuda daripada Taif pada waktu itu. Dan pasukan inilah yang berjual pergi ke seluruh semenanjung tanah Arab berhadapan dengan golongan Riddah yang ketua utamanya lah Musailamatul Kazzab pada waktu itu. Ini sejarah ni panjang. Sejarah ni panjang. Tetapi Allah SWT pada waktu tu beri kekuatan kepada Sayyidina Abu Bakar. Orang tengok Sayyidina Abu Bakar ni lembut. Sayyidina Abu Bakar ni mudah kira, mudah basa, kata tidak backing. Tapi bila berdepan dengan Riddah ni, dia berdiri sore-sore dia. Kalau kita baca dalam sirah tu, dalam perbincangan dengan Umar, dengan Gapo ni, Sayyidina Abu Bakar buat keputusan untuk berperang dengan orang ni. Sahabat-sahabat semua tidak setuju, termasuk Sayyidina Umar. Tidak setuju. Tidak setuju dan baca hadis. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Baca hadis tu. Jadi Umar kata, lagu mana mu nak perang dengan orang yang mengucap 2 kalimah syahadah. Bahah tu sehingga akhirnya saya Umar kata, wahai Umar, dia kata bacalah hadis tu sampai habis. Hadis tu, ujung hadis tu, illa bihaqqil Islam. Dia sebut illa bihaqqil Islam. Tak boleh bunuh, tak boleh perang ni, tapi illa bihaqqil Islam. Mana dengan kehendak Islam, kita boleh bunuh. Boleh bunuh, boleh perang. Iaitulah apa? Sebab demo ni asas sekali tidak mahu mengeluarkan zakat. Tak sih keluar zakat. Sedangkan zakat ni salah satu rukun Islam. Dan saya nawarkan kalau orang ni enggan mengeluarkan zakat, walaupun hanya ekor unta, aku akan perangi mereka. Sehingga akhirnya Umar kata, Allah membuka hati Abu Bakar. Dalam keadaan orang lain semua tak setuju, tapi Tuhan buka hati Abu Bakar. Kalau Abu Bakar ni tunduk pada pandangan ramai pada waktu itu, hancur negara Islam. Tapi Tuhan buka pasal Abu Bakar, ketegasan dia tu, dia sanggup berperang, memakai masa hampir 2 tahun. Sebab tu zaman Sayyidina Abu Bakar ni tak ada pembangunan. Kalau kita kata lah ni projek, tak ada buat getok, tak ada buat hospital ke apa semua. Sebab nak memantapkan kerajaan, menstabilkan politik negara yang ada pada waktu itu. Jadi ini antara sejarah. Ayat sifat ni, sifat manusia ni berulang. Bukan hanya berlaku pada zaman Nabi, tetapi berulang dan kita berdepan dengan suasana yang sama. Walaupun zaman ni sudah 1000 tahun sudah berlaku. Jadi sebab itulah bila kita kait dengan orang ni, kefahaman kita terhadap agama ni penting. Sebab itulah dewan ulama, urusan ulama ni merupakan hati kepada perjuangan epah. Maka sebab itu dewan ulama, urusan ulama ni mesti kemah. Mesti kemah. Kemahnya nombor satu sekali, kemah di segi ilmu. Sebab dia ni menjadi guidance, menjadi pembimbing kepada orang lain. Orang lain boleh jadi ilmunya tidak cukup. Dewan pemuda, dewan muslimat, walaupun ada ulama dalam itu. Tapi dewan ulama dia menjadi macam guidance. Council, orang putih kata council yang membimbing perjalanan parti. Kalau di peringkat pusat, kita ada majlis syura. Tapi di kawasan, di negeri, kita ada dewan ulama. Dewan ulama ni, maka sebab itulah ilmu mesti mantap. Ilmu tu mesti ilmu yang mantap. Bukan ilmu sekadar ada ilmu saja. Kemudian yang kedua, saya tidak nak panjang tu sebab masa kita terhad. Yang kedua ialah kefahaman. Ilmu satu hal. Kadang-kadang orang ni ilmu banyak, tapi kefahaman dia kurang. Dalam sejarah Islam, Abu Hurairah. Abu Hurairah ni orang yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi. Tapi Abu Hurairah orang tidak rujuk dalam bab hukum kepada dia. Nabi pun tidak lantik dia ni jadi pemimpin.
Tak latih dia jadi qadi. Sedangkan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dia lah. Hadis Nabi duduk dengan dia. Mana dia je pergi. Tapi dia sendiri, dia hanya sipir je. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, manusia ni macam-macam jenis. Ada bahasa jenis, bombing, super bombing Nabi kata. Manusia ni super bombing. Ada bombing ni yang hanya boleh sipir air je. Tapi dia tak boleh nan ni. Nak nan ni, tak boleh dia. Tak boleh nak nan ni dia. Dia hanya sipir air. Tapi ada bumi, ya dia sipir air dan dia boleh menyuburkan tanah dan dia boleh tumbuh pokok situ. Jadi Abu Hurairah ni, dia ni, Tuhan beri ke dia, ialah dia ni hanya sipir. Ilmu ada, tapi kefahaman tak ada. Kefahaman tu boleh kata kurang lah, nak kata tak ada langsung, tidak betul. Tapi kurang. Kurang banding dengan sahabat-sahabat yang lain. Sebab tu kita tak pernah dengar Abu Hurairah ni orang rujuk dalam bab hukum kepada dia. Orang tak tanya pandangan. Dia tak ada fatwa. Dia hanya meriwayatkan hadis. Maka sebab tu kita nak di kalangan kita ni, terutamanya ulama ni, sebab saya kecek ni fokus banyak pada ulama. Bukan kata hak lain tak penting. Tapi oleh kerana program ni, program ulama. Jadi saya fokus lebih kepada hak tu. Jadi kita sendiri mesti ada ilmu. Yang kedua, kena ada kefahaman. Kefahaman ni, pertama kefahaman dengan ilmu kita. Sebab tu dalam buku dia sebut al-ilmu wal-fahmu. Dia tak serupa tu. Al-ilmu itu maklumat. Tapi al-fahmu lain pula. Dalam bahasa Khosman dia panggil faqih. Faqih. Dia panggil faqih. Ada kefahaman. Sebab tu orang yang faqih ni dia boleh jadi tok peti. Dia boleh jadi mujtahid. Tapi bukan hanya orang berilmu. Jadi al-fiqhu. Bahasa lain kita panggil fiqh. Kena faham. Kena ada kefahaman dengan ilmu tu sendiri. Kita faham ilmu kita. Yang kedua, memahami realiti yang ada. Waqi' yang ada. Hak ni kait dengan yang ketiga, iaitulah kena ada kefahaman politik. Kefahaman politik. Dalam sejarah ni, ramai orang alim. Tapi dalam sejarah juga menunjukkan kita setengah orang alim ni hanya alim sahaja, tapi tidak memahami politik. Sebab tu mereka diperdayakan. Kalau kita guna bahasa kasar, kena tipu. Tapi dalam bahasa lembutnya, diperdayakan oleh tokoh-tokoh nasionalis. Sebagai contoh kita tengok di negara kita Malaysia. Orang yang memulakan penentangan terhadap penjajah British ni, orang alim belaka, orang ulama. Orang ulama. Baca dalam sejarah, di Kelantan, di Negeri Sembilan, di Perak, apa semua ni, yang menentang penjajah yang awal ni ialah ulama. Lepas tu yang menentang penjajah British, kemudiannya, orang alim juga ulama. Lahir Hizbul Muslimin di Gunung Semanggur. Pada waktu tu golongan nasionalis dengan sekular ni bekerjasama dengan penjajah British pada waktu itu. Tapi ulama ni sudah meniupkan semangat perjuangan penentangan. Sebab tu wujudnya Hizbul Muslimin. Sehingga Datuk On bin Jaafar pada waktu itu yang bekerja dengan British, menjadi pegawai daerah di Johor, dia sebut bila bangkitnya gerakan Islam di Semanggur, dia kata hubaya. Hubaya bahaya turun dari bukit ataupun dari gunung, iaitu Gunung Semanggur. Dia menganggap kesedaran Islam gerakan Hizbul Muslimin yang ditubuhkan oleh Ustaz Abu Bakar Bakir itu sebagai bahaya kepada penjajah British. Makna dia tak nampak lagi pada waktu itu. Tidak nampak lagi. Jadi itu nak tunjuk ulama kita ni advance ke depan daripada segi. Tapi bila berlaku kemerdekaan itu di-hijack, orang putih kata dirapah. Diculik oleh golongan nasionalis sekular, sehingga tubiklah Malaysia ni dalam bentuk yang kita tengok pada hari ni. Di Indonesia lah gitu juga. Kita tengok di Indonesia. Dan kita tengok di seluruh semenanjung tanah Arab. Ibnu Badis di Afrika. Muhammad Ibnu Badis, Abdurrahman Ibnu Badis. Abdurrahman Ibnu Badis ni di Afrika. Kemudian Hak Sohu tu, Umar Mukhtar. Ni semua ni orang ulama belaka. Duduk di Zawiyah. Kalau di Indonesia daripada pesantren. Menetai Belanda ni orang-orang alim. Tuanku Imam Bonjol. Diponegoro. Ni penetai asal kepada penjajah Belanda. Sehingga berlaku perang sampai ratus tahun. Perang yang terkenal di Indonesia ni Perang Padri dia panggil. Yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol pada waktu itu. Daripada Aceh. Perang tu sampai beratus tahun. Tuanku Imam Bonjol ni di Sumatera. Berlaku tu ratus tahun sehingga akhirnya barulah berlaku kemerdekaan. Begitu juga di seluruh dunia Islam ni kalau kita tengok gerakan-gerakan ni dimainkan oleh ulama. Nak ayat kesedaran politik itu tinggi.
Jadi hak inilah yang kita nak supaya kita ni ada ilmu, ada kefahaman dan kemudian ada kesedaran politik yang tinggi. Sebab tu saya selalu sebut sifat Nabi ni ada 4 yang kita wajib. Siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Orang terjemah fatanah ni juru baik. Tapi saya terjemah fatanah ni lah kebijaksanaan politik. Bagi saya itu fatanah ni maksudnya cerdik di segi politik. Faham apa ni sepak terajai musuh dan boleh berhadapan dengan musuh. Dan Nabi ni kalau kita tengok seorang ahli politik yang hebat. Kalau kita baca tindakan yang Nabi buat ni, zahirnya kita nampak macam perbuatan gerak ke agama. Tapi sebenarnya itu gerak ke politik yang halus. Serupa Tok Guni Aziz kita. Dan ulama-ulama lain yang terkenal ni. Kita nampak tindakan itu tindakan keagamaan. Tapi sebenarnya di sebalik tindakan itu ada perancangan politik yang tinggi. Tengok contoh Nabi itu. Dia kahwin ramah. Kahwin ramah tu bukan kerana nafsu. Kalau Nabi kahwin ramah ni kerana nafsu, tentulah dia pilih anak dara. Dia pilih hak muda. Tapi isteri Nabi hak muda berapa orang? Hak dara betul hanya Aisyah radhiyallahu anha. Khadijah janda. Ummu Salamah janda. Maryah Qibtiyah sebagai contohnya. Safiyah binti Huyai Yahudi itu. Semua ni tak ada hak dara kecuali Aisyah seorang. Lepas tu berumur. Hak muda sikit kan Zainab. Zainab binti Jahshin. Tu pun janda orang dah walaupun muda. Jadi nak royak Nabi ni, berapa Nabi kahwin kalau kita baca dalam sejarah, ada pertimbangan politik halus. Dia kahwin dengan Aisyah sebab Sayyidina Abu Bakar. Kerana faktor Sayyidina Abu Bakar. Orang kanan dia. Dia kahwin dengan Hafsah. Kerana Sayyidina Umar. Sebab tu bila Hafsah ni balah dengan Aisyah dalam surah Tahrim tu. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Kalau kita baca dalam tafsir tu, antara yang berkomplot, kita guna bahasa kasar sikit lah. Tak patut kita guna isteri Nabi ni. Tapi hak pakak ni, kerana deki cemburu kepada Aisyah. Jadi bila pecah maklumat ni, Sayyidina Umar panggil anak dia. Dia kata, Hafsah, mu nikah dengan Nabi tu, mu ingat mu comel ke dia kata. Mu ni comel ke, mu ni hebat ke dia kata. Nabi kahwin dengan mu ni semata-mata kerana aku ya. Dia nak jaga hubungan dengan aku, dia kahwin dengan mu. Mu ni bukan anak dara. Rupa tak comel. Tu nak ada sebut tu. Jadi Nabi kahwin ni ada pertimbangan. Dia kahwin dengan Safiyah binti Huyai. Bukan orang Yahudi ni. Kerana waktu tu isteri suami dia mati dibunuh dalam peperangan. Ayah dia kena bunuh. Jadi seluruh keluarga dia, Bani apa tu? Tak ingat Bani apa. Dalam peperangan itu kena tawar semua. Jadi dalam masa tu bila orang ni kena tawar, dia jadi hamba. Jadi adik-beradik Safiyah jadi hamba, pak saudara, mak saudara. Bila Nabi tengok, Nabi ambil Safiyah. Nabi kahwin dengan Safiyah. Kenapa? Kerana menghormati kedudukan dia. Nabi tidak buat gundik. Nabi tidak jadikan Safiyah ni sebagai jariyah, tapi Nabi jadikan isteri. Bui penghormatan. Nabi boleh buat sebagai jariyah, gundik saja dengan tidak kahwin. Tapi Nabi ambil, walaupun kahwin Yahudi, walaupun ada beberapa pandangan dalam sejarah, tapi saya pegang dia masuk Islam. Sebab ada pandangan ulama, bila buat perbincangan, ada ulama kata Safiyah kahwin dengan Nabi, dia tak masuk Islam. Dia kekal beragama Yahudi. Hak tu bahagian khilaf tu kita tak usah bincang sini lah. Tapi saya pegang mana dia masuk Islam. Jadi bila berkahwin dengan Safiyah ni, bila sahabat tengok Nabi berkahwin dengan Safiyah, sahabat ni rasa tak tergamuk. Tak okey lah dia kata adik-beradik bini Nabi kita nak buat hamba. Anak saudara bini Nabi kita nak buat hamba. Mak saudara bini Nabi kita nak buat hamba. Pak saudara. Akhirnya sahabat ni memerdekakan, melepaskan semua tawanan perang yang terdiri daripada kaum kerabat dan keluarga Safiyah binti Huyai. Dan akhirnya seluruh kabilah tu masuk Islam. Kerana Nabi berkahwin dengan isteri ketua mereka. Iaitulah Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Itu nama dia Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Dalam sirah. Jadi nak royak, tindakan Nabi ni penuh dengan kebijaksanaan politik. Bila dia menakluki Mekah, dalam Fathu Makkah tu, dia sebut, siapa yang duduk di Masjidil Haram, dia selamat. Siapa yang duduk di rumah, masuk rumah Abu Jahal, Abu Sufyan, dia selamat. Siapa yang duduk di rumah dia selamat. Jadi ini satu tindakan politik yang hebat. Dengan sendirinya dia menghalap penentangnya orang kepada dia. Dan dia, bila dia masuk saja Mekah, orang mari berikung, jumpa Nabi, pemimpin Quraisy
Yang musyrikin tu sebut akhun karim, ibnu akhin karim. Nabi kata hari tu, Nabi kata izhabu fa antumut tulaqa. Pergi baliklah belaka di atas. Semua ni aku merdeka. Lepas semua aku tidak akan ambil tindakan, tidak akan gapo. Walaupun kalau kita ikut perasaan, kalau saya lah, tentu ada perasaan nak balas dendam, nak bunuh, nak gapo pokok jahat ni. Tapi Nabi nak ayat politik dia tinggi. Bila dia buat lagu tu, pertama dia menurun tekan ni kepada kerajaan. Penentangnya orang tak ada. Orang tak menentang dah sebab Islam masuk dengan damai. Dan orang nampak kehebatan Islam, dan orang nampak kehebatan pemimpin Islam yang tidak berdendam. Dan tidak menuntut bela dan membalas dendam. Jadi kita tengok ni seluruh tindakan Nabi ni kalau kita baca banyak perancangan dan gerak dia ni yang bersifat politik secara halus. Secara halus. Jadi ini yang memberi kekuatan kepada Nabi sehingga Nabi boleh bertahan dan boleh membina sebuah negara yang kuat pada waktu itu. Jadi sebab itulah kita sendiri ni bukan hanya kita memerlukan ilmu Islam, bukan hanya perlu memahami Islam, kita juga kena faham politik. Kita kena bijak politik supaya bila berlaku apa-apa kita boleh baca dengan betul. Sebab kalau tidak akan berlaku kita akan mempertikaikan keputusan parti. Kita akan mempertikaikan pandangan presiden kita. Kita akan mempertikaikan tindakan-tindakan politik yang dibuat oleh pimpinan kita kerana kita tidak faham. Kita tidak memahami politik. Sebab itulah kepahaman politik ni penting. Dan kalau tak faham, jangan komen. Itu paling penting. Kalau tak faham, jangan komen. Duk dia ya. Sebab kalau bila kita komen, dengan kita tidak faham, dia pertama jadi bolong. Yang kedua, nampak bodoh kita. Itu yang kedua. Pertama dia jadi bolong. Bila kita komen, kita tidak faham, dia jadi bolong. Yang kedua, nampak bodoh kita. Jadi lebih baik kita duduk dia, biar kita faham dulu molek. Tanjung. Cerak dulu. Apa ni keputusan pimpinan ambil. Apa parti buat pendirian lagu ni dalam isu-isu yang berlaku ni. Daripada situlah barulah kita boleh duduk sekali dengan parti kita dan kita boleh jadi kemah. Jadi kemah. Sebab orang ni terah utama ni. Hak ko ataupun ko parti PAS ni ulama. Ko parti PAS ni ulama. Walaupun kita perlu ke orang lain profesional dan sebagainya perlu berlaku pemuda muslimat, tapi ko dia inti kepada perjuangan Islam yang kita bawa duduk dengan ulama. Maka sebab tu ulama mesti hebat. Ulama ni mesti ke depan. Ulama itu mesti menonjol. Barulah orang akan memberi penghormatan yang cukup kepada parti kita. Tapi kalau kita yang merupakan terah kepada parti, kita sendiri tak boleh menonjolkan satu imej yang hebat, satu imej yang mantap, maka macam mana orang nak hormat kepada kita? Sebab penghormatan ni, apa dia kata, respect ni, apa dia kata, gain. Mesti diperolehi. You must gain respect. Mana mu kena perolehi penghormatan orang. Nak perolehi penghormatan orang dengan kelebihan kita. Kelebihan kita ilmu. Sebab tu kenapa macam kita contoh ni, walaupun contoh ni tak apa sedap. Apa orang nampak hebat ulama Syiah. Ulama Syiah ni kerana ilmu dia mantap. Yang kedua, dia memahami wakil. Ada 2-3 orang ulama Syiah ni yang hebat, yang saya kagum dengan dia sebab saya baca buku. Contoh yang paling besar ialah Baqir As-Sadar. Baqir As-Sadar ni ulama Syiah yang dia berada di Iraq, mati dibunuh oleh Saddam Hussein di Iraq. Tapi hebat tak hebat, Baqir As-Sadar ni dia boleh mengkritik sistem ekonomi dunia dan memperkenalkan pendekatan ekonomi Islam. Dia kritik. Dia boleh mari pandangan dia dari sudut Islam. Lagu mana kita nak bangunkan ekonomi? Dia tulis satu buku yang agak tebal, dipanggil Iqtisaduna, ekonomi kita. Iqtisaduna. Jadi dia beri pandangan ekonomi yang berbeza dengan teori-teori ekonomi moden yang ada di barat dan yang dipakai pada hari ini. Itu hebat dia. Tabatabai sebagai contoh. Kitab dia tafsir Tabatabai itu Al-Mizan. Ini antara tafsir yang paling hebat. Antara tafsir yang hebat. Saya baca walaupun tidak habis, tapi kita tengok kehebatan, kekuatan dia. Pertama dia faham realiti semasa dan dia menguasai falsafah. Jadi dia boleh kritik pemikiran moden ini, pemikiran sekular moden ini dengan hujah-hujah ilmu. Kita hari ini, sebahagian kita lah, kita kata sekularisme tak betul. Tapi kita tak boleh royak. Apa tak betul sekularisme? Demokrasi itu salah. Tapi apa dia hak salah dalam demokrasi? Sosialisme ni tak bagus. Apa dia hak tidak betul dalam sosialisme? Tidak ramai di kalangan kita yang boleh berhujah
dan menjelaskan masalah-masalah. Kenapa kita tolak sosialis, kenapa kita tolak kapitalis, kenapa kita tolak sekular, kenapa kita tolak nasionalis. Tapi ulama dulu dia menguasai. Imam Ghazali ni sebelum dia menolak falsafah, dia tulis buku, dia belajar ilmu falsafah sehingga dia mahir. Dia tulis buku Maqasidul Falasifah. Tujuan ahli falsafah. Dia huras sosok perbincangan falsafah. Gapo maksud ahli falsafah? Maknanya dia menguasai ilmu falsafah. Bila dia menguasai ilmu falsafah, dia tahu di mana tak betulnya falsafah dan dia kritik, tulis buku Tahafutul Falasifah. Buku ni diterjemahkan dalam bahasa Inggeris. The Incoherence of the Philosophers. Tahafutul Falasifah. Dia menjelaskan penyelewengan kesalahan-kesalahan ahli falsafah sehingga dalam 3 perkara dia mengkafirkan ahli falsafah. Kerana serangnya Imam Ghazali inilah ilmu falsafah ni jatuh dalam dunia Sunni. Sampai hari ni tak bangkit. Tak bangkit sebab serangnya kuat daripada Imam Ghazali ni sehingga orang tak mengaji falsafah. Cuma munculnya di Iran. Di Iran itu falsafah ni hidup melalui falsafah Suhrawardi, Isyraqiyah. Isyraqiyah dia diperkenalkan Imam Suhrawardi. Jadi sebab tu Iran ni hidup dengan falsafah, mengaji. Tapi kita di dunia Sunni ni mati. Kerana serangnya kuat daripada Imam Ghazali. Walaupun Ibn Rushd lepas tu hak mari kemudian cuba membetulkan balik, menulis buku, mengkritik buku Imam Ghazali. Buku Imam Ghazali itu Tahafutul Falasifah. Mari Ibn Rushd dia tulis Tahafut, The Incoherence of the Incoherent. Dia buku tu. Tapi tak eruk. Kekuatan Ibn Rushd ni kerana dia berada di Andalus, di Cordoba. Zaman itu zaman Islam pun dah turun. Jadi dia tak eruk nak lawan. Nak lawan tulisnya Imam Ghazali. Jadi sebab tu dalam dunia Sunni sampai hari ni kita lemah di segi falsafah. Tapi Iran ni dia hebat sebab dia belajar dan dengan pengetahuan dia terhadap falsafah tu dia mengkritik pemikiran falsafah barat. Ulama-ulama dia hebat. Macam contohnya Bakir Sadar juga tulis Falsafatuna dan Iqtisaduna. 2 buku besar. Yang dia tulis yang mengkritik pemikiran daripada barat. Jadi ini contoh yang kita nak. Kita kena kuasai ilmu supaya kita boleh menjelaskan kepada masyarakat kenapa benda ni salah. Kita kata sekularisme salah, nasionalisme salah, demokrasi tak betul. Ini asasnya yang kita tengok. Dan inilah peranan ulama yang ada dalam PAH ni. Dia kena tumpukan kepada peningkatan ilmu, penguasaan ilmu. Dengan ilmu ni dia boleh bimbing kita. Kita pasal ni hok duk ceramah supaya hamba gapo ni, ada tempat hamba rujuk. Bila gapo-gapo hamba boleh cari. Kita boleh pergi cari situ, duk sini ilmunya. Sebab tu Nabi sebut ayat Allah SWT sebut dalam Quran kan. Falaula nafara minkum ta'ifatum minkum liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Jadi kena ada tu kelompok orang alim. Ulama ni yang kerja dia ialah untuk liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Supaya dia ni boleh bimbing. Boleh bimbing orang-orang yang berjual dalam parti ni. Dari ni kita tengok cabaran kita semakin besar. Kalau saya boleh pergi sikit lagi. Ada masa sikit. Cabaran kita semakin besar ialah kerana kita sekarang ni ke arah menjadi kerajaan di Malaysia. Dari ni kita sebahagian. Kita tak sebut lagi sebab ni sementara. Kerajaan ada ni sementara. Hak ni tunggu pilihan raya ni. Paling lama pun setahun lagi kerajaan ni. Setahun ni pilihan raya. Jadi lepas pilihan raya esok tu. Kalau Tuhan takdir kita ni menjadi kerajaan lagi. Berada dalam kerajaan dengan kekuatan yang lebih. Hari ni kita hanya ada 18 kerusi saja. Tapi bila kita ada penguasaan kerusi yang lebih, pada waktu itu tanggungjawab kita ialah tadi nak bawa idea Islam. Lagu mana kita nak bawa idea Islam ni dalam konteks zaman moden. Dalam negara yang moden seperti ini. Sebab negara ini berbeza dengan dulu. Dulu lain. Pas kita berdepan dengan masyarakat yang berbagai-bagai. Bukan hanya ada orang Islam, orang bukan Islam. Di kalangan orang Islam pun ada hak celaru banyak. Hak celaru banyak ni orang Islam sendiri hari ni. Yang saya selalu sebut golongan yang kita panggil orang muda ni, golongan milenial ni. Dia cita-cita bagus, idealisme tinggi, tapi Islam pun dia tak faham. Islam tu dia tak faham. Sebab tu dia kecek kelak kabut macam. Bertembung kat ni dengan asas pemikiran Islam kerana dia tak ada maklumat dan ilmu yang cukup tentang Islam. Jadi sinilah tanggungjawab kita.
Kalau takdir kita jadi kerja, hak ni kita tak sekira, hak ni sementara ni. Ambo pun sebab kalau orang komen tetap pah dia buat gapo dalam kerja gapo, ambo tidak rasa pelik pasal kita sementara. Kita sementara, kita pula boleh kerja dalam keadaan yang macam ni dan berdepan dengan pandemik Covid. Jadi kita tak ada nak beri masa apa nama. Kita nak selesai pandemik Covid, nak selesai isu ekonomi dulu. Kita tak boleh lagi nak buat benda besar-besar hak lebih pada tu. Hak ni selesai ni dulu. Lepas tu kita kena tarik kepercayaan orang kepada PAH. Sebab itulah bila kita masuk dalam kerajaan ni, kita kena ambil kesempatan membuktikan kemampuan kita. Dan alhamdulillah baru ni dalam masa 17 bulan menteri-menteri kita, timbalan menteri kita mempamerkan kebolehan yang baik. Walaupun ada sedikit sebanyak kelemahan, tapi secara umumnya mereka boleh berperanan walaupun portfolio dari dia pegang tu tidak kait dengan agama. Jaga alas kita, jaga air, jaga pokok kelapa sawit, jaga buluh ke apa. Semua benda-benda lagu tu tapi orang tengok kita ni tidak darat lah. Ustaz kita ni boleh buat kerja. Walaupun tak ada pendedahan sebelum pada ni, tapi kerana dia ada pasukan, dia boleh buat kerja dan menunjukkan tidak kemacar lah orang kata, tidak kemacar. Walaupun nak bangga sangat pun moga masa terhad. Jadi sekurang-kurangnya orang nampak, tu baru masa semata ya. Masa semata ya. Lagu mana kalau kita ada pasukan yang lebih baik, kita jadi kerajaan hak sepenuhnya, masa waktulah kita boleh mempamerkan dan boleh menterjemuhkan. Kita boleh menterjemuhkan idealisme Islam ni dalam konteks realiti semasa. Dan ini cabaran besar. Sebab tu kalau kita sendiri tidak faham Islam, kita memahami Islam secara sempit, bila kita jadi kerajaan, kita akan munuh ke imej Islam. Sebagai contoh, minta maaf saya sebut. Taliban dulu mula-mula dia jadi kerajaan mula. Banyak memberikan imej yang negatif terhadap agama kerana pemahaman dia. Pemahaman dia terhadap Islam ni yang orang putih kata narrow, strict. Dia tidak longgar. Dia tidak longgar. Jadi sebab tu bila dia naik kali yang kedua ni, orang takut. Tapi bila kita dengar temu ramuh yang dibuat dengan pimpinan Taliban, nombor satu sekali saya baca 2-3 komen orang yang ngaji sendiri dia kata hebat. Nombor satu bahasa Inggeris dia bagus. Taliban hari ni kecek Inggeris tu Inggeris kelah. Bukan Inggeris elephant fight elephant dog. Ada orang kecek putih juga tapi elephant fight elephant geras suffer. Inggeris juga tapi Inggeris mana pun tak tahu. Tapi Taliban ni kita tengok hebat. Saya pun dengar 2-3 petekan temu ramuh dia. Saya tabik. Bahasa Inggeris dia memang kelah. Kita ngaji luar negara pun tak boleh setara dia bahasa dia. Sedap. Bahasa Inggeris dia sedap kemah. Dan pandangnya dia. Sebab isu besar orang kait Taliban ni masalah dengan wanita. Sebab masa dulu bila jadi kerajaan di Afghanistan, dia tak uya orang puan ngaji sekolah. Tak uya orang puan tu bik rumah. Sebab dia ambil pandangnya yang sepik dalam mazhab Hanafi. Iaitu orang puan ni boleh tubik rumah ni dalam 3 keadaan. Pertama, daripada rumah dia, pergi rumah suami dia. Daripada rumah ayah dia, pindah ke rumah suami. Tu dia boleh tubik. Yang kedua saya ingat. Yang ketiga, daripada rumah ke kubur. Mana dalam 3 keadaan saja perempuan dia boleh tubik rumah. Itu pandangnya yang amat sepik dalam mazhab. Tapi oleh kerana masa tu dia tak ada pengalaman, hak tu dia pakar. Jadi budak tak boleh dengan. Lah ni, kita tengok berubah dah dia. Selepas 20 tahun, dia duduk di luar, dia terdedah dengan persekitaran dan sebagainya. Dia melihat kesilapan dia. Jadi kita harap insya-Allah kerajaan Islam yang baru di Afghanistan ni akan memberikan imej yang positif kepada Islam di mata dunia dan akan mendapat sambutan yang besar. Jadi nak royak tu penting tu. Penting tu, kepahaman tu penting. Sebab kalau tidak kita jadi masalah. Sebab dalam fiqh ni, mazhab ni macam-macam. Daripada hak paling ketat, siapa hak paling longgar. Daripada tak boleh, siapa jadi boleh. Jadi kita kena pilih tu lagu mana. Pilih hak mana yang bagus, yang baik semua ni, kita kena pilih. Dan ini, nak pilih tu lah atas dasar ilmu. Atas dasar ilmu kita. Ilmu tu penting. Kalau kita tak cukup ilmu, kita boleh akan jadi terlalu ketat ataupun terlalu longgar. Jadi kita nak biar kita ni duduk dalam istilahnya moderate. Islam ni sifat wasatan. Duduk tengah-tengah dan memahami wakil dan juga realiti. Jadi sinilah insya-Allah kalau kita boleh hak ni, kalau kita jadi kerajaan di Malaysia ni, kita boleh membawa perubahan-perubahan yang besar.
Dan lebih-lebih lagi kita tengok, kita PAS ni ada WINS, Wawasan Induk Negara Sejahtera. Tak ada parti politik di Malaysia ni, tak ada parti politik ni. Bukan kita nak balas, tapi cuba tuan-tuan cek lah. Mana ada parti politik yang mempunyai pelan pembangunan negara sehingga 30 tahun macam PAS? Tak ada. Dia ada manifesto wilayah untuk 5 tahun. Manifesto tu. Tapi kita PAS, kita ada pelan induk. WINS, Wawasan Induk Negara Sejahtera, iaitu bagaimana kita nak bangunkan negara ini, memulihkan negara ini, menepati dengan ajaran Quran dan Sunnah dalam masa 25 hingga 35 tahun. Ini ada. Tak ada parti lain di Malaysia ni. Bukan saya nak beragah, tapi tuan-tuan boleh buat perbandingan. Bukan orang PAS tu. Cuba buatlah perbandingan. Giceklah parti mana pun di Malaysia ni yang ada plan pembangunan sehingga 25 hingga 35 tahun. Nak royak jauh ke depan pandangan itu. Dan semua ni berasaskan pada Quran dan Sunnah. Quran, Sunnah dan ijma' dan qiyas. Maknanya kita ready. Kalau salah kita jadi KJN ni, kita jadi KJN ni, insya-Allah kita tahu nak pergi mana. Kita ada arah dan tujuan yang jelas. Tujuan jelas. Jadi inilah asas ilmu. Asas ilmu tu amat penting kepada kita semua, dan sebab tu program-program yang seperti ini amat perlu kepada kita dalam parti. Kita kena bersedia untuk menjadi kerajaan. Kita ada pengalaman di Kelantan, ada pengalaman di Terengganu, kita ada pengalaman di Kedah. Dan pengalaman kita lama di Kelantan 30 tahun lebih. InsyaAllah hal ni akan memudahkan kita untuk melaksanakan tugas dan cita-cita kita bila kita takdirnya Tuhan beri kerajaan di Putrajaya dengan lebih gagah lagi pada masa yang akan datang. Jadi saya berhenti setakat dulu sebab tadi urusi kata ada soal jawab. Jadi padahal lebih kurang 45 minit tu. Sebab majlis kita akan berakhir 10.30. 10.30. Jadi saya berhenti setakat dulu. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat, dan sekali lagi saya ucap terima kasih kerana diberi peluang dan juga tahniah kepada urusan ulama Pekan Cepok. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita dan memberikan taufik dan hidayah, memberikan kemenangan kepada kita dalam pelayung yang akan datang insya-Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.